إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. الفصل الثاني في إعراب الفعل الماضي. Jadi kemarin kita dah habis dah perbahasan berkaitan dengan i'rabul huruf. Sebelum daripada i'rabul huruf, kita dah cerita berkaitan dengan mabda' dan muqaddimah berkaitan dengan al-i'rab yang ada semuanya 5 perkara, 5 benda yang kita kena tahu untuk kita masuk di dalam ilmu al-i'rab. Ilmu al-i'rab mungkin bagi setengah orang dia anggap kecil, tapi indal mufassirin lahu sya'nun kabir. Di sisi mufassirin ilmu al-i'rab ada sya'nun kabir, ada orang panggil tilikai yang besar. Ulama mufassirin anggap benda tu besar kerana dia boleh memberi ubah pada makna apabila bertukar dan bersalah i'rab. Tamam? Baik. Maka gapo 5 perkara tu tadi? Baca kaedah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ilmu al-i'rab mabniyun ala 5 mabahitha. Al-awwal ma'rifatu aqsamil kalimati, والثاني التمييز بين الجملة، والثالث معرفة علامات الإعراب، والرابع التمييز بين إعراب الظاهر والمقدر، والخامس أسلوب التطبيق. Jadi kita dah sebut kemarin bahawasanya al-Imam Tabbah dia terus masuk kepada uslub at-tatbiq nazaran ila ahammiyatil maqsud, kerana melihat kepada pentingnya maksud. Yang maksud terakhir apabila kita belajar ilmu al-i'rab adalah kita mampu untuk mentatbik muwafaqah dengan apa yang kita i'rab pada lafaz dengan apa yang dikehendaki dengan makna. Faham? Itu tujuan akhir kita belajar ilmu al-i'rab. Jadi al-Imam At-Tabbah melihat kepada ahammiyatul maksud, dia terus masuk kepada nombor 5. Terus masuk nombor 5. Sedangkan nak boleh jadi nombor 5 tu kena ada 4 tu sebelum dia. 4 perkara yang kita dah sebut kemarin, kena ada 4 dulu. Jelas? Jadi ilmu al-i'rab kepada mereka yang tak banyak baca tafsir, dia tak kena apa ahamiyah. Dia tak kena apa ahamiyah, kepentingan baca i'rab. Dia kata ada i'rab senang. Tak. I'rab dia ada apa? Ada kaitan, ada sya'nun kabir jiddan. Boleh? Boleh lebih-lebih lagi kalau antum baca tafsir yang berkait dengan lughah,
dan yang berkait dengan akliyat seumpama Baydawi dan Ar-Razi. Dia sangat berkait ilmu i'rab. Baik. Ala kulli hal, kemarin kita selesai dah i'rabul huruf. Sekarang ini nak masuk pula masalah i'rabul fi'li. Dalam ilmu nahwu, aqsamul kalimah seperti mana di dalam ilmu i'rab, keduanya terbahagi kepada 3. Yakni terbahagi kepada isim, fi'il dan huruf. Ja'a li ma'na. Tapi dalam ilmu i'rab, susunan perbahasan di dalam apa? Di dalam, ataupun kita kata pada tartib kalimah. Tartibu aqsamil kalimah. Kalimah ada berapa? 3. Isim, fi'il, harfun. Jadi di dalam ilmu nahwu tartibnya adalah isim dulu, baru fi'il, baru harfun. Wa qaddimal ismu li syarafihi. Didahulukan isim kerana kemuliaan isim itu tadi. Boleh? Kemuliaan isim. Yang kedua didahulukan perbuatan. Seterusnya fi'il, perbuatan. Barulah harfun. Tapi dalam ilmu al-i'rab dikena harfun dulu, baru fi'lun, baru ismun. Boleh? Harfun dulu, baru fi'lun, baru ismun. Jelas tak tu? Bapa tu lagu tu? Kerana harfun ni dia tak banyak ahwal. Dan kita dah maklum kemarin al-hurufu kulluha mabniyah. Al-hurufu kulluha mabniyah. Jadi bila kita nak i'rab di dalam uslubut tatbiq, kita hanya sebut harfun, lepas tu kita sebut maknan dia, lepas tu kita sebut mabniyun ala kadza, sama ada mabniyun ala dhammi ataupun ala al-fathi ataupun ala al-kasri ataupun ala sukun. Lepas tu kita kata la mahallalahu ataupun la mahallalaha minal i'rab. Nampak tu? Hakadha huruf. Hanya perlu 4 perkara untuk tatbiq. Harfun nombor 1. Yang kedua apa? Makna dia. Apa makna huruf ni? Kerana murad kepada harfun yang boleh di i'rab ialah harful makna, bukan harful mabna. Tidak kaya itu? Lagu mana nak beza harful makna dengan harful mabna? Harful mabna adalah dia tu tadi huruf yang diguna untuk membinakan kalimah. Tu harful mabna. Contohnya Zaidun. Zaidun tu satu kalimah. Maklum, Zaidun satu kalimah. Bukan Zaidun 2 kalimah. Satu kalimah. Zai, ya dan dal yang ada pada Zaidun, boleh? Itu namanya harful mabna. Tiap-tiap satu tu, zai, ya dan dal. Tiap-tiap sa tu adalah harful mabna. Boleh? Harful mabna. yakni huruf yang kita guna untuk membinakan kalimah. Tak ada Zaid, jadi tak Zaidun? Tak jadi. Tak ada ya, jadi tak Zaidun? Tak jadi. Tak ada dal, jadi tak Zaidun? Tak jadi. Maka dia tu tadi nama dia harful mabna. Dan dia tidak mempunyai makna. Tugas dia hanya masuk dalam satu kalimah untuk jadinya kalimah. Itu sahaja. Itu maksud kepada harful mabna. Harful makna ada makna di sebalik lafaz. Ada makna di sebalik lafaz seperti mana fi'il dan isim. Fi'il dan isim ada makna dah. Ada Zaidun, apa makna dia? Zaidun bila murakkab daripada zai, ya dan dal. Zaidun tak ada makna dah. Ada hayawanun natikun musyakhasan bi zaidin. Daraba ada makna dah. Ada apa? Usulud darbi fi waqtil madhi. Fi ada makna dah. Ada zarfiyah. Jadi fi'il, isim dan huruf, tiga-tiga ni tadi, kalau huruf tu harful makna, dia akan ada makna. Tiga-tiga tu, tanpa terkecuali. Melainkan beza di antara isim, fi'il dan huruf. Isim dan fi'il dia mustaqillun bil mafhumiyah, huruf la yastaqillu bil mafhumiyah. Yakni huruf kena ada sesuatu yang lain bersama dengan dia, barulah dia boleh menunjuk kepada makna. Kalau huruf tu saja-saja fi, kita sebut zarfiyah, itu ala sabilit tasamuh. Ala sabilit tasamuh. Kerana la yutasawwarul hurufu illa ala suratil juz'iyah. Ini ana bagi tergadah molek di dalam apa? Tuhfatul Ikhwan, itu mahalluhu, antum kita tengok di sana. Tuhfatul Ikhwan
Kita ada dalam grup satu dah. Habis setakat tu. Maka bila habis masalah huruf, masuk pula masalah fi'il. Jadi tartib dia huruf fi'il dan isim. Tartib dia huruf fi'il dan isim. Fi'il, bila kita tengok hakikat fi'il, fi'il ni terbahagi kepada dua. Ada fi'il mabni, ada fi'il mu'rab. Kalau kita tengok mabni dan mu'rab, yang pada fi'il ni, kok mana lagi banyak? Mabni. Mabni lagi banyak daripada mu'rab, daripada af'al. Dan mabni dalam uslubut tatbib, dia tak banyak. Dia tak banyak kerendah. Dia hanya perlu kita sebut fa'il. Fa'il gabah. Mabniyun ala gabah. Lepas tu la mahalla lahu minal i'rab ataupun lahu mahallun minal i'rab. Berbeza dengan huruf. Huruf dia mesti la mahalla lahu minal i'rab. Tapi fa'il dia ada dua. Boleh jadi lahu mahallun minal i'rab, boleh jadi la mahalla lahu minal i'rab. Boleh? Nampak dah tu? Jadi al-af'al ala qismaini, tulis kaedah pada al-fi'lil madhi. Ibrah awak ngaji kitab, ingat sama hal ni. Ibrah ngaji kitab bukan khatam kitab. Maksud khatam kitab bukan tak kena khatam, salah, bukan gitu maksud dia. Tapi ibrah belajar kitab adalah itqanul kutub. Awak faham molek kitab. Boleh? Hak itu ibrah khatam kitab. Itqanul kutub, tab'an, kalau ada apa? Rezeki untuk khatam, ke mana itu rezeki? Ya tu. Hak pentingnya adalah itqan, faham molek. Tulis kaedah, tulis dawabit, tulis makna dan sebagainya. Itu maksud khatam kitab. Yang silap faham dah ni adalah dia faham khatam kitab tu tak adilah yang menjamin dia faham kitab. Lah, siapa aja lagu tu. Tak ada ulama aja kita. Faham? Ulama berpindah daripada satu kitab naik satu kitab adalah dengan dia faham kitab. Ada tu? Itu ibrah khatam kitab. Habis kata. Tulis pada i'rabil fi'li. I'rabil fi'li tu al-fi'lu imma mabniyun wa imma mu'rabun. Wathani fi'lun mudari'un lam yattasil bi akhirihi mujibul bina'i wa huwa nunut tasniyati wa nunit tawkidi. Wa huwa nunut tasniyati wa nunit tawkidi. Wal awwalu, nunit taukid atau koma situ. Wal awwalu fi'lun madin wa fi'lu amrin. Fi'lun madin wa fi'lu amrin wa fi'lun mudari'un. Muttasilun bi akhirihi mujibul bina'i. Muttasilun bi akhirihi mujibul bina'i. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma. Qala Syekhuna hafizallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Al-fa'lu imma mabniyun wa imma mu'rabun. Imma mabniyun wa imma mu'rabun. Itu kaidah. Jadi fa'il dia tidak seperti huruf. Huruf la yakunu illa mabniya. Huruf dia tidak ada melainkan mabni. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Alfiyah kata. Boleh? Yani seperti juga isim dan fa'il, seperti isim tu, seperti fa'il itu juga isim, yakni ada mu'rab, ada mabni. Boleh? Ada mu'rab, ada mabni. Boleh. Baik, masuk kaedah seterusnya. Tafadhal. والثاني فعل مضارع لم يتصل بآخره موجب البناء. Lam yattasil bi akhirih mujibul bina. Ini awak kena ingat ni. Boleh? Jadi fi'il mu'rab dalam bahasa Arab dia hanya kepada fi'il mudhari'. Hanya kepada fi'il mudhari'. Jadi awak tidak akan boleh kata fi'lun madin marfu', fi'lun madin mansub, fi'lun madin majzum. Tak ada istilah. Karena panggilan mansub, mansub, marfu' dan majzum pada fi'il itu hanya kepada fi'il mu'rab. Dan fi'il madhi mu'rab ke mabni? Mabni. Kata tu? Dia mabni. Boleh faham? Begitu juga fi'il amar. Begitu juga fi'il amar. Maka fi'il amar adalah fi'il mabni. Maka tidak ada fi'lu amrin marfu', fi'lun amrin mansub, fi'lu amrin majzum. Adapun majrur, maka itu tersangat salah. Tersangat salah karena al-fi'lu la yakunu majrura. Fi'il tidak boleh jadi majrur. Tafadhal. والثاني فعل مضارع لم يتصل بآخره موجب البناء وهو نون التثنية ونون التوكيد. والأول فعل ماض وفعل أمر وفعل مضارع متصل بآخره موجب البناء. Mujibul bina. Maka fi'il mudhari' pada sini kita ada, kalau kita belajar bila masuk pada benda berbeza ni kita kena ada satu sifat nama dia tahriru mahallun niza'. Baik, sekarang ni kita tengok pada. Bila kita nak tahrir mahallun niza', kita katakan di sana tempat yang kita ittifaq adalah apa? Semua fi'il madhi dan fi'il amar mesti mabni. La yakunu mu'raban abada. Dia tidak boleh jadi mu'rab. Fi'il madhi dengan fi'il amar dia mesti mabni. Jelas? Fi'il madhi dan fi'il amar mesti mabni. Tak boleh mu'rab. Itu tahrir mahallun niza'. Yang kedua, fi'il mudhari' perlu kepada tafsil. Perlu kepada tafsil. Kena ada tafsil. Banyak tafsil. Yang ni kita kena perincikan. Kita kena buat tubik dulu dia tu. Satu persatu. Baru kita boleh nampak dia tu tadi apa? Mabni ataupun mu'rab. Maka kita kata at-tafsil hanya berhajat kepada dua. Yang ni kita kata fi'il mudhari' terbahagi kepada dua. Mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Fi'il mudhari' yang mabni adalah fi'il mudhari' yang bersambung pada akhirnya oleh mujibul bina. Yani mujibul bina ada pada akhir fi'il mudhari'. Siapa mujibul bina? Nunut tasniyah dengan nunut taukid mubasyirah. Nunut tasniyah dalam tasrif fi'il mudhari'. Tasrif fi'il mudhari' ada berapa? Kita belajar dalam ilmu saraf. Ada 14. Ada 14. Dan surah kepada berhubungnya fi'il mudhari' dengan nun tasniyah itu hanya pada tasrif yang ke-6 dan ke-12. Yakni bila kita tasrif yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Situ. Pada tasrif yang ke-6 fi'il mudhari' dia akan jadi mabni. Mabniun ala apa? Nanti kita tengok. Tapi kita kena tahu dulu sebelum masuk kepada i'rabul fi'li dia tu mabni. Faham tu? Dia tu mabni. Kerana kita dah ittifaq kemarin
bahwasanya tiap-tiap apa? Tiap-tiap kalimah bahasa Arab dia ada uslubut tatbiq. Dia ada cara untuk kita tatbiqkan i'rab. Ya dah kan? Dia ada cara. Dan cara tu tadi kita kena tengok daripada dua nazrah. Imma dia mabni, imma dia mu'rab. Jelas tu? Imma dia mabni, imma dia mu'rab. Jelas? Betul? Mana tadi? Kita cakap apa tadi? Mujibul bina. Mujibul bina yang kedua adalah nun taukid mubasyarah. Sama ada nun taukid itu tadi khafifah ataupun nun taukid itu tadi sakilah. Boleh? Hakata. Itu tahrir mahalun niza' kepada fi'il mudhari' yang mabni. Selain daripada apa? Daripada fi'il mudhari' yang berhubung dengan apa? Mujibul bina, maka dia mu'rab. Maka situ sahaja yang kita boleh guna mansub, marfu' dan majzum. Selain dia tadi. Betul? Selain dia tak. Jadi kena ngapa kaedah kita bagi tadi. Baca sekali lagi kaedah daripada awal. Fadhal Habib. Al-fa'lu imma mabniyun wa imma mu'rabun. Wathani fa'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirih mujibul bina'i wa huwa nunut tasniyati wa nunut tawkidi. Nunut tasniyati wa nunut tawkidi. Jelas? Ini taksim yang paling umum sekali. Taksim paling umum, yakni kita bahagikan fi'il bi'tibaril bina'i wal i'rab. Jelas? Jadi kita ada fi'il yang mabni, kita ada 3, fi'il madhi, fi'il amar dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan mujibul bina, dan fi'il mu'rab kita ada 1 sahaja, yakni fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan mujibul bina. Boleh faham? Nampak dah tu? Hakata. Baik. Maka nak masuk kepada i'rabul fi'lil madhi. I'rabul fi'lil madhi. Jadi musannif akan bahas i'rab fi'il madhi dulu. Kenapa? Kita kena tahu fi'il madhi ni tadi dia mabni ke mu'rab? Dia mabni. Bila fi'il madhi tu dia mabni, ingat benda mabni ni dia tak ada banyak kerana. Yakni pada sudut lafaz tatbiq i'rab ni tak ada banyak. Dia hanya cukup kita sebut fi'il tu fi'il apa? Fi'il tu. Lepas tu kita sebut mabniyun ala kadza. Lepas tu kita kata dia tu lahu mahallun minal i'rab ataupun la mahalla lahu minal i'rab. Tamam? Dia nak sama macam huruf. Cuma huruf tu tadi dia la mahalla lahu minal i'rabi abada. Boleh? Dia la mahalla lahu minal i'rab sama-sama. Tapi fi'il la, kena tengok pula. Dia ni duduk dalam jumlah ke apa? Dia ni jumlah ke apa? Boleh? Baik. Perbahasa baru yang kita akan jumpa di dalam masalah apa? Dalam masalah fi'il madhi adalah kemarin yang kita sebut. Kemarin yang kita sebut. Gapo? Masalah ma'rifatul i'rabiz zahiri wal muqaddar. Ini masalah baru kita jumpa ini. Jadi musannif akan isyarat. Boleh. Sedangkan benda tu tadi adalah aslun min usulil i'rab. Jelas? Jadi kena berhati. Tafadhal baca. Fasl tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam at-Tabbakh radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Amin. الفصل الثاني في إعراب الفعل الماضي. أما الفعل فإن كان ماضيا فهو مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب. ولا محل له من الإعراب. Boleh? Tapi kena tulis tu la mahalla lahu min al-i'rab. Nombor 1 tu dia ada terang apa tu? Tak apa kita buat kita. La mahalla lahu min al-i'rab. Tulis itu. على التفصيل يعني الفعل الماضي قسمان
al-fi'lul madhi qismani bi'tibari kaunihi jumlatan. Bi'tibari kaunihi jumlatan. Imma an yakuna lahu mahallun minal i'rabi, imma an yakuna lahu mahallun minal i'rabi wa imma la mahalla lahu minal i'rabi. Wa imma la mahalla lahu minal i'rabi. Boleh? Baca kaedah sikit. Ala tafsili. Ala tafsil. Kenapa nak sebut ala tafsil? Ay ala mahalla lahu, yang musannif kata tadi tu ala tafsil, di atas tafsil, bukan ala al-itlaq. Maknanya tak boleh kita kata al-fi'lul madhi kulluha la mahalla lahu min al-i'rab. La, tak boleh. Dia mesti ala tafsil. Kerana di sana ada fi'il madhi yang apa? Lahu mahallul min al-i'rab. Contohnya man jadda wajada. Jadda fi mahallil jazmi. Wajada fi mahallil jazmi. Tahu tak? Sebab apa? Sebab dia jadi fi'il syarat, jawab syarat. Faham tak? Jadi macam mana musannif? Maka kita takdir musannif kata la mahalla lahu min al-i'rab ni adalah ala tafsil, bukan ala al-itlaq. Boleh? Atas jalan tafsil. Yang musannif ambil kepada satu bahagian saja. Sedangkan di sana ada bahagian yang lain. Jadi kita kena tambah. Fadal. Ala tafsili yakni al-fi'lul madhi qismani. Qismani. Ada dua bahagian. Tapi pembahagian kepada dua, awak kena tahu adalah bi'tibaril jumlah. Melihat kepada dia itu jumlah. Faham tak? Melihat kepada dia tadi jumlah. Maknanya fa'il saja-saja, tanpa fa'il kita tak ke mulahazah dia mahal ataupun la mahal. Faham? Panggilan lahu mahallun ataupun mahallun minal i'rab, la mahalla lahu minal i'rab, itu hanya khusus ketika kita mulahazah, kita melihat fa'il tu sebagai jumlah. Fa'il sebagai jumlah, dia mesti fa'il dengan fa'il sekali. Fa'il dan fa'il. Sebab tu bila kita sebut man jadda wajada, man jadda wajada, maka jadda dan wajada, adakah jadda saja yang kita kata dia tu tadi mahallun minal i'rab, yani fi mahallil jazmi? Tak. Bahkan apa? Bahkan jadda dan mustatir huwa yang balik kepada man. Jadi gitu. Betul tak? Jadi jadda ada dua, jadda huwa. Tahu? Melihat kepada dia ni jadda huwa, dia tu jumlah tak? Jumlah. Kerana jumlah ni terdiri daripada apa? Musnad dan musnad ilaih, ini terdiri daripada fa'il dan juga fa'il. Itulah jumlah. Jadi melihat kepada dia tu jumlah, ini jadda dan juga fa'il dia. Boleh? Maka dia tu tadi fi mahallil jazmi. Adapun kalau kita melihat kepada jadda tanpa fa'il, dan tanpa kita tak boleh kata dia mahallun, dan kita tak boleh juga kata dia la mahallun. Kerana panggilan lahu mahallun boleh, dan la mahallun itu khusus untuk apabila dia jadi jumlah. Ya ada? Itu khusus kepada ketika dia jadi jumlah. Faham? Fadal. Kaedah sekali. على التفصيل يعني الفعل الماضي قسمان باعتبار كونه جملة إما أن يكون له محل من الإعراب وإما لا محل له من الإعراب. Baik. Habis tak kata. Jadi fi'il madhi musannif kata
ammal fi'lu fa in kana madiyan, maka jika adalah dia tu fi'il madhi, fa huwa mabniyun 'ala al-fathi, maka dia tu mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi kita kena faham sini bahawasanya kita ada usulub tatbiq kita jadi lagu ni lah. I'rab fi'il madhi kita katakan fi'lun madhi. Ini kalau nakirah dah kan. Kalau kita nak guna makrifah kita buat gini. Al-fi'lu ada ya, al-madhi ada ya. Kalau tak ada alif lam tak ada hurufnya sebab dia adalah isim mangkus. Pertama fi'lun madhi. Tamam? Yang kedua mabniyun 'ala al-fathi. Ini i'rab yang musannif guna. I'rab yang musannif guna. Maknanya fi'il madhi ini dia mesti mabniyun 'ala al-fathi. Cuma fathi ke apa? Sini kita kena tengok. Fathil zahir atau fathil muqaddam. Jadi dari i'rab kita nanti kena ada sini nih. Zahir ataupun muqaddam. Yang terakhir apa? Kita ada dua. Apa dua? Lahu mahallun min al-i'rab. Jadi kita akan guna fi mahallin kaza. Boleh? Ataupun la mahalla lahu min al-i'rab. Ada tu? Apa maksud kondisi ini? Boleh kan? Jadi ada dua. Ada tu? Jadi sini kena isi apa di sini? Fi mahalli. Tengoklah. Apa? Fi mahalli raf'i. Fi mahalli nasbi. Fi mahalli jazm. Jadi apa? Boleh ada tu? Ini orang panggil uslub i'rab fi'il madhi. Fi'lun madhi atau al-fi'lul madhi mabniyun 'ala al-fathi. Fathi apa? Fathi zahir ke fathi muqaddar? Apa ni kita tengok? Atau fi mahalli raf'i ataupun an-nasbi ataupun al-jazmi ataupun la mahalla lahu min al-i'rab. Tu kena ingat. Tafadhal. Baca ammal fi'lu. Lepas tu kita akan masuk pada lafaz fa in kana sahihal akhir. Ni kita nak tentukan kan zahir ke muqaddam. Boleh? Baik, baca ammal fi'lu sekali lagi. أما الفعل فإن كان ماضيا فهو مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب فإن كان صحيح الآخر أو معتلا بالياء أو الواو يبنى على الفتح الظاهر. يبنى على الفتح الظاهر. Boleh faham? Jadi bila dia tu tadi apa? Mabniun 'ala al-fath al-zahir. Apabila dia tu tadi fi'il yang sahihul akhir. Boleh? Ataupun dia tu tadi apa? Dia tu mu'tal bil ya. Lebih jelas kalau dalam ilmu sharah kita akan panggil dia tu tadi dengan naqisun ya'iyah. Boleh? Nombor 3 apa? Mu'tal bil waw. Kita panggil dia naqisun waw. Boleh? Naqisun wawi. Jelas tak tu? Tafadhal. Fa in kana sekali. فإن كان صحيح الآخر أو معتلا بالياء أو الواو يبنى على الفتح الظاهر كضرب ورضي وساروا. Baik. Sini kita kena faham malah. Bapa anak awak mari lafaz ya'i naqisun ya'i dengan naqisun wawi. Kita belajar dari ilmu sharaf ini terbahagi bi'tibaril wujud harfil mu'tal, hurufil illah. Terbahagi kepada apa? 5. Kita ada fi'il misal, kita ada fi'il ajwaf, kita ada fi'il naqis, kita ada lafif mafru' dengan lafif makrun. Fi'il naqis adalah fi'il yang apa? Lam dia tu tadi adalah huruf illah. Tidak kira? Baik. Sini timbul soalan. Bila kita belajar fi'il naqis, ini ilmu sharaf. Awak kena tahu supaya tidak bercampur dan istirak lafaz
Kosip ada. Boleh? Bila kita belajar, contoh Rama. Rama. Dia fa'il nakis tak? Dia fa'il nakis tak? Fa'il nakis. Kerana akhir dia tu ada alif. Betul? Baik. Bila kita tengok dia tu sebagai fa'il nakis ni ada dua ya. Wawi ataupun ya ya'i. Betul? Yani Rama ni asalnya apa? Ramaya. Ramaya. Mana alif ni sebenar asal dia ya. Baik. Bila maknanya dia ni misal nakis apa? Nakis wawi ke nakis ya'i? Bila kita nak panggil dia nakis ya'i? Ketika ramaya apa ketika rama? Ketika rama ke ketika ramaya? Kita boleh panggil dia fa'il nakis. Dua-dua. Dah tu. Dua-dua ni tadi dia adalah apa? Naqis ya'i. Seperti mana apa? Seperti mana ghaza asalnya apa? Ghazawa. Dua-dua ni tadi adalah apa? Naqis wawi. Baik. Tapi nak tanya, adakah dua-dua ni tadi kita i'rab dia mabniun 'ala al-fathil zahir? Nih, rama, boleh tak kita kata mabni dia fa'il madhi dah? Rama, fa'il madhi. Dia boleh tak kita kata mabniun 'ala al-fathi? Boleh, sebab fa'il madhi mabniun 'ala al-fathi. Tapi boleh tak kita nak panggil rama mabniun 'ala al-fathil zahir? Tak salah ni. Tengok ni. Boleh tak rama kita nak kata mabniun 'ala al-fathil zahir? Boleh tak? Dia nakis wawi tak? Dia nakis ya'i tak? Rama, adakah dia nakis ya'i? Dia nakis ya'i. Tapi boleh kita nak panggil dia mabniun 'ala al-fathil zahir? Boleh. Ni rama, boleh. Tak boleh. Maka sini fathil muqaddam. Fathil muqaddam. Ketika baca ramaya, boleh kita nak baca dengan fathil zahir? Boleh. Sini fathil zahir. Dua-dua ni kita panggil ya'i tak? Kita panggil ya'i. Berarti boleh. Ghaza. Boleh tak kita nak kata yang mabniun 'ala al-fathil al-zahir? Ghaza. Boleh tak? Tak boleh sebab lam fa'il itu adalah alif. Ya tak? Maka dia ni mesti fathil muqaddam. Betul? Kau boleh baca ghaza boleh. Boleh. Al-alifu la yataharraku abada. Al-alifu la yataharraku abada. Baik, ghazawa. Boleh tak kita nak kata fathil zahir? Boleh, fathil zahir. Baik, sekarang ini timbul soalan. Soalan. Betul ke tak kita guna nakis ya'i? Yang sabit lafaz ni dia ada setengah-setengah kita. Betul tak? Betul tak? Salah. Ni nak ajar apa salah? Perhati boleh. Apa salah? Kalau kita kata nakis ya'i duduk di bawah mabniun 'ala al-fathil zahir, maka kita akan memasukkan hak ni bawah ni. Sedangkan dia ni boleh i'rab fathil zahir tak? Tapi kalau kita tengok lafaz ni, lafaz mu'tal. Nak tanya, rama ni apa panggil mu'tal apa? Rama ya, kita panggil mu'tal apa? Iktibar asal dia. Mu'talul ya. Ni, ghazawa ni, iktibar asal dia. Orang panggil apa? Mu'tal wa. Ini kita panggil apa ghaza? Mu'tal apa? Mu'tal apa? Mu'talul alif.
Lihat tu. Kita panggil apa dia? Mu'tallul alif. Jadi ibarat musannif. Bila musannif sebut apa? Bila musannif sebut mu'tallul ya. Pak ni masuk tak? Rama ni masuk tak kalian? Masuk tak? Rama. Bukan Rama ya? Rama. Masuk tak? Tak masuk Umi. Bapa? Sebab dia ni mu'tal alif. Bukan mu'tal ya. Faham? Faham tak faham? Ni, bila musannif sebut mu'tallul waw. Bila musannif sebut mu'tal waw. Ni, ghazawan, ghaza ni masuk tak kalian? Apa? Sebab dia mu'tal alif. Faham tak? Jadi yang boleh i'rab dengan mabniun 'ala al-fathil zahir itu siapa? Mu'tal waw kau naqis, mu'tal waw kau naqisun wawi. Mu'tal waw. Naqisun wawi ada hak tak boleh i'rab dengan apa? Mabniun 'ala al-fathil zahir. Mabniun 'ala al-fathil zahir itu hanya boleh di-i'rab pada mu'tal waw dan mu'tal ya, ataupun kita kata naqisun ya'i yang duduk dalam surah ni, ataupun naqisun wawi yang duduk dalam surah ni saja. Surah ni tak boleh. Lihat tu. Lihat apa? Jadi ibarat siapa? Ibarat mana lebih jelas? Mu'tal ya ke naqisun ya'i? Mu'tal ya tu kan. Cuba kita bawa hak ni sebab apa? Lafaz ni sokmon dan sangat banyak digunakan dalam kitab nah. Sedangkan dia mustalah yang mustarakah bercampur, ikhtilaf. Ikhtilaf ni haram dalam kitab nah. Faham? Bapa, ini percampuran yang salah membawa kepada salah ni. Kita tak boleh guna lafaz naqisun ya'i dengan naqisun wawi. Bapa, sebab dia akan memasukkan rama dan ghaza yang dia mu'tallul alif duduk bawah mabniun 'ala al-fathil zahir. Sedangkan al-alif la yataharraku abada. Lihat apa? Jadi daki dah ibarat musannif. Daki kan? Nak siapa? Sah? Faham tak? Gapo tu? Tu kena tengok video lah. Lagu mana tu? Tu kalau orang tengok gambar mudah-mudah tu. Nah, dia nak faham kan tu. Sah? Jadi khulasah dia. Ni apa dah? Ni khulasah itu sebut khulasah. Dia khulasah tu aman nak sah. Baik. Jadi kita tengok pada naqisun ya'i. Kita ada dua. Ada dalam bentuk mu'tallul ya, ada dalam bentuk mu'tallul alif. Sah? Seperti mana juga naqisun wawi ada dalam bentuk apa? Mu'tallul waw, ada dalam bentuk mu'tallul alif. Boleh kan? Baik, maka kita kata yang nak boleh jadi mabniun 'ala al-fathi al-zahir itu ialah mu'tallul ya sahaja dan mu'tallul waw sahaja. Boleh? Ataupun kita kata naqisun ya'i yang mu'tal ya ataupun naqisun wawi yang mu'tal waw. Itu sahaja cara kita boleh sebut. Baik, maknanya kalau awak jumpa dalam kitab nahwu, dia kata fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi adh-dhahiri. Antaranya ialah naqisun ya'i, maka kena takdir apa situ? Ai naqisun ya'iyun alladhi huwa mu'tal ya. Tak cara takdir kita tu. Ni faham? Salah ni faham? Kalau jumpa dalam kitab mabniyun 'ala al-fathi adh-dhahir, hatta benda ni ada dalam kitab tafsir. Lepas tu kena perhati. Boleh? Jadi kalau mari mabniun 'ala al-fathi adh-dhahir, mari dengan lafaz naqisun wawi, fakat saja. Boleh? Lepas tu dia kata mabniun 'ala al-fathi adh-dhahir. Adakah semua naqisun wawi mabniun 'ala al-fathi adh-dhahir? Tak. Kita ada soal lagi bawah naqisun wawi mu'tallul alif. Dia ni boleh tak mabniun 'ala al-fathi adh-dhahir? Tak boleh. Dia mesti mabniun 'ala al-fathi muqaddam. Tidak kira? Baik, maka kita kata mabniun 'ala al-fathi adh-dhahir yang disebut dengan naqisun wawi situ adalah lafaz am yang nak dengan makna khas.
Yani naqisun wawi yang dia tu tadi mu'tal wawi. Boleh kan? Tu ada dua benda kita tengok. Manhaj takdir dan murad sebenar kepada mabni alal fath dhahir. Jadi musannif dia nak ringkas berbahasa. Dia hanya kata apa? Mu'talul ya dengan mu'tal wawi. Senang sesuai dengan mubtadi. Tapi kita kena tambah. Alif ana kena tambah. Apa yang perlu ditambah? Faham? Jelas tak tu? Khulasatul qaul, khulasatul khulasah. Dah tadi khulasah dah, ni khulasatul khulasah. Fi'il madhi, cara nak i'rab fi'il madhi, kita mula-mula kena sebut fi'ilun madhi. Tamam? Yang kedua kita sebut mabniun 'alal fathi. Lepas tu kita kena tengok yang ketiga, fathil zahir ke fathil muqaddar. Bila fathil zahir? Apabila fi'il madhi itu tadi pertama sahihul akhir. Yang kedua mu'tallul ya, yang ketiga mu'tallul waw. Maka terkeluarlah di sini mu'tallul alif. Maka fi'il madhi yang mu'tallul alif dia tadi apa? Mu'tallul alif. Maka dia apa? Mabniyun 'alal fathil muqaddar. Dan dia akan ada lagi lah apa ni bawah. Kita akan tengok. Jadi sini 1 2 3. Fadal. Ini tatbih ana asasnya. Tafadhal baca. Taqulu في إعرابه ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وقس عليه الباقية وإن كان معتلا بالألف كرمى ودعا تقول في إعرابه رمى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر. Baik, selesai dah. Sekarang ni musannif masuk dah kepada masalah wa in kana mu'tallan bil alifi. Atah mana ni wa in kana mu'tallan bil alifi? Atah pada in kana sahihal akhir. Tanda balik kami. Marji. Marji kami berada. Atah pada in kana sahihal akhir. Qala wa in kana mu'tallan bil alifi, dan jika adalah ia fi'il madhi. Era fi'il madhi mu'tallan bil alifi. Mu'tallan sini murad dia apa? Murad dia siapa? Mu'tal siapa? Mu'tal ke apa? Huruf ilah tu tadi ada pada fa ke ain pada lam? Lam tulis situ. Tulis tu. Fi'lun naqis. Isyaratun ila fi'lin naqis. Boleh? Wa in kana mu'tallan bil alifi karama wada'a. Boleh? Tulis. Rama asluhu ramaya. Itu daripada karama. Asluhu ramaya. Da'a asluhu apa? Da'awa. Jelas tu? Da'wah. Tafadhal. Taqulu. Baca dah. Baca lagi. Taqulu fi i'rabihi rama. فعل الماضي. تقول في إعرابه رمى فعل ماض مبني على فتح مقدر. Baik. Tengok. Bila masuk je kepada lafaz muqaddar, kita kena tambah uslub baru pula. Faham tu? Kita kena tambah uslub baru pula. Adapun mabniyan 'ala zahir, mabniyan 'ala al-fath adh-dhahir senang. Cukup kita kata fi'lun madhi mabniyan 'ala al-fath adh-dhahir fi mahal atau la mahalla lahu min al-i'rab. Boleh faham? Tapi kalau la fi'il madhi itu mabniyan 'ala al-fath al-muqaddar, dia kena tambah uslub baru. Apa uslub baru dia? Mana min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu fi'lun madhin muhtallul akhir bil alif. Faham? Faham? Tu mana tu siapa lah alif, awak kena tanda situ. Tulis situ uslub yang ditambah
uslub yang ditambah apabila fi'il madhi itu mu'tallam dengan alif. Boleh? Fadal. Baca lebih, lepas tu terus kepada seterusnya. yakni uslub yang ditambah apabila fi'il madhi itu mu'tallam dan alif. Mu'tallam dengan alif. Mu'tallam dengan alif. Boleh? Adapun mu'tallam dengan waw dan ya, gabah dia duduk dalam fa'ilun madhin mabniyyun al fathih dhahir. Boleh dah kata tu? Tamam. Fadal. رمى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر لأنه فعل ماض معتل الآخر بالألف وإذا اتصلت به تاء التأنيث كرمت ودعت تقول في إعرابه رمى من رمت فعل ماض إلى آخر ما تقدم baca bawah mula. فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. boleh? مبني على الفعل الماضي مبني على الفتحة الظاهرة. Dia tak syarat fathati tu. على الفتح الظاهر pun boleh. Tanda dalam ta'rif bawah tu. على الفتح الظاهر pun boleh, tak ada masalah. Boleh? على الفتح الظاهر على آخره. Boleh faham? Nampak tu? Lepas tu wa tazidu ba'da zalika, dan kamu tambahkan setelah daripada itu, tambah apa? Huzifat al-alifu liltiqa'is sakinaini. Dihazafkan alif kerana bertemu dua mati. Ini keadaan yang kedua. Boleh? Ini keadaan kedua. Bila? Apabila fi'il madhi itu berhubung dengan apa? Ta'ut ta'nis. Boleh? Jadi dia mabni ala fathih zahir ke tak? Mabni ala fathih zahir juga. Tapi dia apa? Tapi dia tu apa? Dia apa? Huzifat al-alifu saja. Huzifat al-alifu. Nanti anak akan tafsir dia. Tafadhal. Faham dah dulu? Ni tasrih ke berapa ni? Ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Tasrih keempat. Tulis itu. Tasrifun rabi'. Tasrifun rabi'. Tafadhal. ثم إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك اتصل به أي بالفعل الماضي ضمير الجد ضمير فاعل ضمير الرفع المتحرك adalah dhamir yang berada daripada tasrih yang ke-6 sampai ke tasrih 14. Semua tu orang panggil dhamirur raf'i mutaharrik. Kita belajar kan dalam tasrif fi'il madhi lagu mana? Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Daripada darabna tasrih ke-6 sampailah kepada apa? Tasrih ke-14. Semua tu namanya dhamirur raf'il mutaharrik. Dhamirur raf'i al-mutaharrik. Jadi tulis situ. Tasrih ke-6. Tasrifus sadis ila tasrifil 14. Tasrifil rabi'a asyar. Yang ke dikenal ar-rabi'a asyar. At-tasrifus sadisu ila at-tasrifi ar-rabi'a asyara. Boleh? Tafadhal. ثم إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك مثل تاء الفاعل كضربت ضربت أو ضربت أو نون النسوة كضربنا فإنه يبنى على فتح مقدر منع من ظهوره السكون العارض. منع من ظهوره السكون العارض. Boleh menegahlah daripada zahirnya itu oleh sukun yang baru datang. Boleh
Bapa baru datang, musannif kata pada taqulu fi i'rabi. Taqulu fi i'rabi. Tafadhal. تقول في إعرابي ضربت ضربت ضربتي ضرب فعل ماض أيوة. مبني على فتح مقدر على آخره مبني على فتح مقدر على آخره. منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة wahidah. Jadi ini i'rab fi'il madhi. Nombor 3 bawah tu al-muhakkik dia i'rab dhamir pula. Dia i'rab dhamir. Dhamir ni dia masuk min qibalil asma. Sebab dhamir ni kulluhu asma. Boleh? Taqulu, fadal. تقول في إعرابي ضربنا ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اتصاله بدون نسوة أو تقول كما تقول في إعراب الماضي حين اتصل به ضمير الرفع المتحرك حين اتصل به ضمير الرفع المتحرك. Boleh? Jadi sini ni pada darabna, yakni pada ketika bersambung dengan nun niswah, boleh juga kita katakan mana min zuhurihi ishtighalul mahalli kapa bisukunil aridi karahata tawali 4 mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Ada 2 i'rab. Faham? Pada nun niswah boleh 2 i'rab. Sama ada kita katakan apa? Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil arid bisukunil arid atau apa? Man amin zuhurihi ittisaluhu binunin niswah. Fadal. Wa nunun niswah. Wa nunun niswati dhamirun muttasilun barizun mabniun 'ala al-fath fi mahalli raf'in fa'ilin li daraba. Tulis itu wa nunun niswah min qibalil asma'i. Tulis pada nunun niswah. Wa nunun niswati min qibalil asma'i. Dah ada? Fadal. وإذا اتصل به واو الجماعة مثل ضربوا تقول في إعرابه مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره الضم العارض وتقول في إعراب ضربوا ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة المأتي بها لمناسبة الواو أي واو الضمير. Baik. Yang terakhir adalah fi'il mudhari, fi'il madhi yang berhubung dengan wawul jamaah. Bila ni tasrih ni? Tasrih yang ketiga. Tulis at-tasrifus salis. Tasrih yang ketiga, maka pada tasrih yang ketiga fi'il madhi kita i'rabkan mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana amin zuhurihi istighalul mahalli bi istighal bid dhammatil ma'ti biha li munasabatil wawi. Boleh? Atau kita boleh kata seperti kita kata apa? Kata pada atas tadi yang ditulis itu. Au naqulu. Tulis pada istighalul mahalli. Tulis itu. Au naqulu istighalul mahalli bid dhammati al-'aridati limunasabatil wawi al-'aridati limunasabatil wawi. Siapa baca dah ni? Boleh?
Jelas tu? Boleh? Baik, baca Qabi. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Hisham di dalam Qatrin Nada. Ini anak kata kisah pula depan ni. Tafadhal. Tanbihun. تنبيه ظاهر كلام ابن هشام رضي الله عنه في شرحه للقطر أنك تقول في إعراب ضربت مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وفي إعراب ضربنا مبني على السكون لاتصال بدون النسوة وفي إعراب ضربوا مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وهذه الطريقة أسهل على الطلاب. Baik. Jadi ada dua tariqah besar untuk kita meng'irab fi'il madhi. Boleh. Dan yang ikut kelas kita sebelum ni dan lebih-lebih lagi dari ilmu saraf kita semua tambah benda ni. Sah? Baik. Cuba tengok depan masalah ni. Jadi kalau kita nak tafsir satu persatu ni, maka kita kena buat lagu. Maka fi'il madhi kunci besar dia hak sini je. Maknanya hak sini ni senang sangat. Hak sini ni sama-sama. Ini tariqah mabniyan al-fathi sama ni tariqah yang selain daripada siapa? Ibnu Hisham dari Qatrun Nada. Jadi maknanya semua fi'il madhi dari semua keadaan mabniyan al-fathi. Mabniyan al-fathi. Sama-sama. Boleh? Baik. Maka fi'il madhi mabniyan al-fathi kita kena tengok pula. Fathil zahir ataupun fathil muqaddar. Kita ambil fathil zahir dulu. Jadi musannif kata tadi alal fathil zahir itu ada di 3. Betul? Ada di 3. Betul? Yang pertama apa? As-sahihul akhir. As-sahihul akhir. Yang kedua mu'tallul ya. Yang ketiga mu'tallul waw. Betul? Baik. Jadi cara i'rab dia sebenarnya ya. Fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi, lepas tu masuk apa? Al-zahir. Jelas? Mabniyun 'alal fathi al-zahir. Kalau kita nak buat illah, illah, kita kena katakan apa? Li'annahu as-sahihul akhir. Li'annahu al-mu'tallul ya. Li'annahu fi'lun apa mu'tallul? Kalau kita nak tambah illah. Boleh bahasa dah? Kita ada satu lagi keadaan yang hanya berlaku pada apa? Yang hanya berlaku pada masalah mu'tal ya dengan mu'tal waw. Iaitu apa? Dihazaf kepada akhir dia apa? Waw dan ya. Boleh? Dihazaf kepada akhir dia waw dan ya. Musa apa ni? Musa ada dihazaf tadi? Baca, ibarat. Wa idza tasalat bihi ta'ut ta'nits. Thumma idza tasala bihi dhamir raf'in mutaharriki mithlu ta'il fa'ili ka darabtu. La, laisa huna. Masalah dihazafkan alif. Situ dah. Masalah apa? Jawab Azhar boleh. Azhar sah? Jawab Azhar.
La ilaha illallah. Baik. Muka surat 30 wa idza ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Situ. Baik. Sini cuba perhati molek. Muhakkik dengan al-Imam At-Tabbah berbeza. Qala wa idza ittasalat bihi ta'ut ta'nisi karamat wa da'at. Ramat dan da'at atah tu tadi musannif datang ke dia misal kepada mu'talul alif. Mu'talul alif, bukan mu'tal waw, bukan mu'tal ya. Boleh. Dia kata taqulu fi i'rabihi, kamu berkatalah pada i'rabnya rama min ramat. Fi'lun madin apa? Ikut apa yang musannif nak, yani At-Tabbah nak, Al-Imam Tabbah, dia nak suruh kita kata fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana min zuhurihi at-ta'adzuru li'annahu fi'lun madin mu'talul akhir bil alif. Faham? Baik. Al-Muhakkik pada nombor 1 dia kata apa? Fi'lun madin mabniyun ala fathati al-zahirati ala akhirih. Belawai tak? Belawai taban. Maka kita jawab. Kita jawab dulu kepada Al-Imam At-Tabbah. Al-Imam At-Tabbah dia apa? Dia kata i'rab kepada ramat. Ini rama daripada ramat adalah apa? I'rabnya fathil muqaddar. Sebab dia mu'tal alif. Muhakkik Syekh Muhyiddin, bukan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ni. Syekh Muhyiddin Awamah. Syekh Muhyiddin dia kata fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathati adh-dhahirati 'ala akhirih. Boleh. Bi'tibar apa? Bi'tibari aslil alif. Gini. Kita ada dua rama. Asal masalah kita nak bicara ni. Ramat. Di sini kita ada dua. Kita ada fi'il madhi dan kita ada apa? Ta'ut ta'nis. Betul? Kita ada fi'il madhi dan kita ada ta'ut ta'nis. Jelas? Ramat ni tadi, apa asal dia? Rama ni apa asal dia? Ramaya. Al-Imam Tabbah dia i'rab sini. Syekh Muhyiddin i'rab sini. Dua-dua tu betul lah. Cuma iktibar yang berbeza. Jelas? Iktibar yang berbeza. Baik. Timbul soalan, bila dua-dua tu tadi betul, cuma iktibar yang berbeza, kita nak tanya, siapa aula? Siapa aula? Rama atau Rama? Ramaya. Kita kena kata Rama. Kerana Rama inilah, yang surah Rama inilah yang menyebabkan ya tu alif tu tadi kena buai bila berhubung dengan kita. Kalau tidak tak ada iltiqa sakinah. Kalau Ramaya ada iltiqa sakinah. Mana ada iltiqa sakinah sebab dia berbalik. Maka kita kata i'rab lagu ni aula. Jadi i'rab dengan cara al-Imam Tabbah. Tapi dua-dua tu betul sebab iktibar. Jelas? Jadi apa kita nak kata sini? Muka surat 30 ni dulu. Kata seperti mana atas? Tu tambah mana? Kata seperti mana atas tadi? Boleh? Jadi kita katakan bila musannif nak i'rab, bila musannif kata ila akhirih, kita katakan macam ni. Muka surat apa ni? Muka surat 30. Buka muka surat 30. Rama min ramat fi'lun madin ila akhirih, itu murad dia siapa? Murad dia hak Muhakkik kata ke? Murad dia hak Imam Tabbah kata? Imam Tabbah kata.
Tahu tu? Jadi tandalah ila akhir ma taqaddama. Muhakkik dia tanda nombor 1. Awak pula kena tanda ila akhir ma taqaddama. Tulis apa? Mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih man amin dhuhurihi at-ta'adduru li annahu fi'lun madhin mu'tadil akhir bil alif. Faham? Baik. Maka sekarang ni melihat kepada siapa? Melihat kepada hak ni lagi aula. Maka masalah ni tak ada. Sini. Ini masalah apa? Hazful alif. Dia akan duduk dalam az-zahir bila iktibar muhakkik tadi. Jadi dia tak ada sini. Iktibar dia akan duduk mana? Dia akan duduk dalam masalah muqaddam. Baik, tengok. Teruslah. Khulasah dia fi'lul madhi mabniin 'ala al-fath az-zahir. Hanya ada ketika sahih akhir mu'tal ya dan mu'tal waw, dan tak ada dah. Senang dah. Tak perlu tambah apa dah. Baik. Seterusnya masalah apa? Masalah muqaddam. Masalah muqaddam. Jadi muqaddar ni ada banyak keadaan. Pertama. Pertama. Baik, sebelum kita bahas jauh masalah keadaan, kita kena ingat dalam masalah muqaddar kita kena tambah uslub. Kita kena tambah uslub dia. Apa uslub kita kena tambah? Setelah daripada al-fathil muqaddar, setelah daripada fathil muqaddar kita kena tambah mana'a min zuhurihi. Nah, sini awak kena ingatlah kalau awak takdir fathah kena zuhuriha. Kalau fathi zuhuri. Atau awak sebut ke illah. Atau sebut ke illah. Mana amin zuhurihi atau sebut ke illah. Illah ni dia bergantung kepada hak ni. Tahu tak? Illah ni dia bergantung kepada hak ni. 1 2 3 lagi tulis. Jelas? Baik. Perbahasan pertama adalah apa? Ketika dhamiru ar-raf'i al-mutaharrik. Boleh? Dhamiru ar-raf'i al-mutaharrik. Masalah dhamiru ar-raf'i al-mutaharrik daripada tasrih ke bawah. Tasrih ke 6 sampai dah tasrih ke 2. Tasrih ke 4. Boleh baik? Jadi kita akan katakan ni mana amin zuhurihi. Coba. Sebut baik, sebut. Baca tak ada masalah. Ni, dhamirur rafi' al-mutaharrik. Kita akan katakan di sini. Mana amin zuhurihi. Baca. Baca baik. Mana amin zuhurihi as-sukunul 'aridu. Sambung. Ada lagi tu. Sama. ثم إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك مثل تاء الفاعل كضربت ضربت ضربت أو نون نسوة كضربنا فإنه يبنى على فتح مقدر منع من ظهوره السكون العارض. تقول في إعراب ضربت ضربت ضربت. ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. Waktu belakang tu awak kena letak. Muka surat berapa tu? 30. Surat 30. Awak kita di situ dah. Atau di belakang sini pula. Anjir kita pukul 2. Nombor 2. Dhamiru wawil jamaah. Masalah dhamiru wawil jamaah. Boleh? Dhamiru wawil jamaah ni ada tasrih ke bawah? Tasrih ketiga. Tasrih yang ketiga. Jelas? Tasrih yang ketiga, jadi tasrih yang ketiga kita akan katakan yang arah dia
Kita kata fa'alu apa? Fi'lun madhi mabniyun 'ala al-fathil muqaddari mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bid-dhammati al-'aridati liittisalihi bil wawi. Ataupun musannif kata liittisal apa? Bid-dhammati al-ma'tiyyi biha liittisalihi bil wawi. Ai wawil dhamir, wawil jama'. Saya tahu, itu apa mana? 31. Boleh? Baik. Dan kita masuk kepada masalah asal dia. Ini hak sebenar, hak mula-mula musannif sebut hak nombor 3 nak tulis. Adalah apa? Masalah mu'tallul alif. Ataupun kita boleh kata mu'tallul akhir bil alif. Mu'tallul akhir bil alif. Jadi masalah mu'tallul akhir bil alif. Boleh? Surah ni surah apa? Surah mu'tallul akhir bil alif yang muqaddar pada tasrif apa? Kalau ngaji surah tasrif pertama Rama. Tasrif kedua baca kan? Ramaya. Jadi tak ada Ramaya tasrif kedua. Sebab Ramaya dia duduk dari mana? Lepas tu apa? Ramau. Ramau akhir dari mana? Muqaddar atau zahir? Muqaddar. Tapi dia duduk sebab apa muqaddar? Sebab dia tu adalah apa? Sebab dia tu tadi alif apa mu'tal alif apa sebab waw. Dia duduk dari muqaddar. Nah, dia duduk dari waw, dia duduk dari muqaddar. Sebab alif apa sebab dia tu berhubung dengan waw. Tu ya. Mana kalau tak berhubung dengan waw? Jawab dia sebab berhubung dengan waw kerana asal dia ramayu. Asal dia ra, lepas tu dibuai waw, dibuai dhammah atas ya. Ya tu, ini dari sorof. Ala kulli hal. Jadi dia ni duduk dalam apa? Muqaddar tapi dengan sebab waw itu. Lepas tu raman. Boleh? Ramat juga akhir duduk sini. Lepas tu ramayata, lepas tu ramaina akhir duduk sini. Ila akhir. Jadi pada tasrif ke berapa ni terbenarnya mu'tallul akhir bil alif? Tasrif pertama. Boleh baik? Dan tasrih keempat. Saya tahu? Tasrih pertama dengan tasrih keempat. Tasrih kedua dan tasrih yang kelima yang kita duduk sini. Saya tahu? Yang kita duduk sini. Tasrih ketiga yang kita duduk sini. Tasrih keenam yang kita duduk sini. Sampai habis. Habis saya kata. Dan dia ada satu masalah lagi. Boleh? Masalah apa? Masalah mu'tal alif yang berhubung dengan apa? Mu'tal alif berhubung dengan apa? Berhubung dengan dhamiru ar-raf'i al-mutaharrik. Ini masalah apa? Hazful alif. Muka surat 30 tadi. Yang lupa lah ni. Surat 30. Baik. Kau banyak. Jelas tak tu? Jadi dia akan duduk sini, dia akan duduk situ. Kalau dia duduk situ, dia kena seperti mana muhaqqiq kata. Dia akan duduk situ. Jelas? Khulasah dia i'rab fi'il madhi. Tinggal lagi awak tahu apa? 1 2 3 4 5 nek kalau ni. Boleh? Jelas tak dah? Wattadqiqat perlu kepada tamrina. Perlu kepada tamrina. Di mana ada awak ngaji kita ni awak boleh selalulah. I'rab dia akan boleh apa? Setelah daripada kita buatlah latihan. Boleh? Buatlah latihan. Dan latihan dia kena banyaklah. Dia kena banyak. Boleh tak Noah? Boleh tak Said? Berapa mata dah?
Kena i'rab. Kena berlatih i'rab. Dan wallahi setakat kita i'rab lah, banyak faedah yang kita dapat daripada apa? I'rab funun mukhtalifah. I'rab funun ana bagi contoh. Kalau kita i'rab matan kitab tauhid, bila kita i'rab lagu ni, contohnya perkataan itu tadi dia kata al-wujudu ala nafsiyati sifah. Ibarat dia bagi lagu. Al-wujudu ala nafsiyati sifah. Okey, kita berkata al-wujud mubtada. Mubtada al-wujudu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kira-kira ala nafsiyati sifah. Ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Nafsiyati majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kira-kira as-sifati mudhafun ilaih, apa? Majrurun bil mudhafi wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wa jumlatu ala nafsiyati as-sifati fi mahalli muta'alliqun bi mahzufin, boleh. Wa huwa khabarun takdiruhu apa? Apa takdiruhu? Apa takdiruhu? Sami. Apa takdiruhu? Sabitun. Mentakdir dengan sabitun itu tak i'rabun umum. Betul, tak salah. Awak boleh takdir sabitun kainun, itu i'rab umum, i'rabul umum. Tapi hadza laisa sya'nu man darasa ilmu tauhid. Al-wujudu ala nafsiyatil as-sifati. Di atas pendapat Asy'ariyah, awak boleh kata apa? Awak boleh kata amrun i'tibariyun ala nafsiyatis sifah. Tidak kisah amrun i'tibari jadi apa? Sah. Tak ada masalah. Kalau atas Maturidi awak kena katakan halun ala nafsiyati sifah. Sah tak dia jadi khabar? Sah. Kenapa awak tak takdir lagu tu? Kita duduk dalam fannun ilmu tauhid. Masalah orang i'rab ni adalah dia nampak kalau khabar mubtada masuk, kalau khabar ta'alluq suatu masuk, kena takdir kainun, kena takdir sabitun saja. Saya terus takdir kainun kena takdir sabitun saja. Jelas tak tu? Hakata. Jelas tak Ustaz Umi? Itu kelebihan kalau orang banyak i'rab. Kelebihan orang banyak begitulah kalau i'rab mata fiqh, begitulah kalau i'rab mata balaghah, mata mantik dan sebagainya. Wa hakata. Boleh? Contoh dari ilmu maqulat. Contoh dari ilmu maqulat. Kaunuka fil, contoh kita kata kaunuka fil fasli. Kaunuka fil fasli. Kita ambil maqulatul ain sini. Kita kata kaunuka fil fasli maqulun kaunuka fil fasli. Contoh kita kata keadaan kamu di dalam kelas. Maka dia adalah maqulatul ain. Keadaan kamu di dalam kelas ala, jadi kita kata ala qaulil hukama. Contoh kita kaunuka fil fasli ala qaulil hukama. Ala qaulil hukama. Jadi kaunuka fil fasli ala qaulil hukama, di sisi hukama boleh. Kaunuka fil fasli itu benda wujudi ke benda amr i'tibari? Benda wujudi. Maka kita kena kata mawjudun 'alal qaulil hukama. Mawjudun 'alal qaulil hukama. Tapi kalau kita takdir mawjudun, kita tukar, kita takdir apa? Sabitun. Sah tak? Sah ke tak ibarat tu dengan qaulil hukama? Tak sah. Apa? Sebab dia bukan sabit. Dia ada. Ya tak ni? Tu pentingnya i'rab. Sebab dia boleh latih kita apa? Takdir dengan mengikut mazhab tuan kita tu tadi. Faham tak tu? Faham tak? Buat i'rab. Boleh buat i'rab. Habis tak? Jelas Hakala. Jadi kena i'rab.
Kita sama sebut hal tu i'rab mata jurmiyah ulama i'rab dah. I'rab ummul barahin ada saja lagi. I'rab ummul barahin. Tapi mesti nak periksa ni tak sah rajin tak tepat. Takut kena tipu setel pula. Mesti periksa ni kajian i'rab. Sah? Periksa tak lama dah. Dia mari gaji i'rab pula dah. Tidak kira. Mana-mana dia cakap i'rab. Kita kuliah tak baca lagi. Itu salah. Kalau i'rab kita kuliah tu. I'rab kita kuliah. Syekh Abu Fattah Abu Burdah disebut dalam kitab apa? Safahat min Sabril Ulama, dan disebut juga dalam Qimatul Zaman. Dia kata setengah daripada talbisul iblis adalah pelajar penuntut ilmu menyibukkan dengan perkara ilmu pada ketika imtihan. Sehingga seorang itu tadi dia meninggal ke imtihan, patut dia sibuk kepada ilmu, patut siapa lepas pada imtihan, dia tinggal ilmu, dia tinggal imtihan. Itu talbisun min talbisatil iblis. Teka nak biasa, dia sibuk ilmu. Teka lepas biasa, dia tak sibuk ilmu, dia tinggal ilmu, dia tinggal imtihan. Jadi imtihan tu gagal, lepas tu ilmu pun tak boleh. Jadi kena tahan diri sikit. Itu kena tahan diri sikit lah, masing-masing biasa ni. Beli lagi tak? Habis tak kata. Jadi faham masalah ni dah. Ni masalah mu'tal. Wow, ni mu'tal alif ni, Pak Dia Hazah ni tadi adalah pada ketiga, pada safhah 30 tadi. Ini hanya tertentu kepada kawah mu'tal alif. Senang Boleh faham? Jadi khulasahnya kalau mu'tal alif, fi'il mu'tal alif berhubung dengan kawah. Ataupun bahasa mudah nak begini. Masalah ni berlaku apabila tasrih kena sampai ke tasrih pak. Jadi kita akan kata-kata. Kita akan kata la. Masalah hasful alif bukan dhamirul raf'i mutaharrik. Tapi dia masalah macam masalah dia boleh. Ni dia masalah ni sah? Ni masalah ni. Sah? Dia adalah fi'il madhi, alish, fi'il madhi bertemu dengan apa? Ta'ut ta'nis. Maka fi'il madhi mu'talul alif bila bertemu dengan ta'ut ta'nis hudhifat al-alif. Itu bagus. Hudhifat al-alif. Tu maksud dia boleh. Boleh habis saja. Senang saja. Ini esok insya-Allah. Fi'ilun mudhari' insya-Allah esok. Fi'il mudhari' senang, fi'il amal senang. Boleh? Waktu kita akan bahas i'rab asma'il khamsah insya-Allah pada hari seterusnya. Ila aqal al-fi'lu al-af'alul mudhari' إلى أقل إعراب الفعل المضارع. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.